dan 27 kes berkaitan dengan duit haram. Mereka lah salah guna dia punya yayasan akal budi itu untuk menggunakan duit itu untuk diri sendiri, untuk pribadi. Oleh itulah mereka dapat kes 47, iaitulah Zahid Hamidi. Saudara-saudari, inilah pemimpin-pemimpin daripada Barisan Nasional. Bolehkah kita sokong Barisan Nasional lagi, boleh atau tidak? Boleh. Tak boleh. Lagi satu kes lagi, bukan kes. Yang ini aku nak tanya Menteri Besar, bekas Menteri Besar Johor itu, iaitu Hasni Mohamad. Mengapa mati-mati? Lu kata surprise. Teruslah. Itulah kita mengalu-alukan kehadiran Tan Sri Muhyiddin Yassin, Pengerusi Perikatan Nasional. Perikatan! 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 Masih minta izin teruskan. Saya pun terlupa. Semasa nampak Tan Sri pun terlupa sampai mana ucapan saya. Yang saya katakan Hasni Mohamad. Saya memang tak faham. Saya nak semua tuan-tuan dan puan-puan semasa jumpa bekas Menteri Besar itu, tanya beliau, mengapa mati-mati pun nak bubarkan Dewan Undangan Negeri? Memang saya tak faham. Seperti saya katakan, mereka kerajaan yang dipimpin oleh Hasni Mohamad, UMNO itu memang tak cukup sokongan atau tidak. Memang tak ada, memang sokongan yang secukupnya. Tetapi mengapa mati-mati beliau nak bubarkan Dewan Undangan Negeri? Tak tahu ke itu Hasni Mohamad itu sekarang kita menghadapi cabaran yang besar, ancaman COVID-19. Tak tahu ke itu bekas Menteri Besar itu bahawa nyawa rakyat adalah lebih penting daripada politik diri sendiri? Memang dia tak tahu. Oleh itulah saya minta semua saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, pada 12 hari bulan Mac itu kita mengguna undi kita sokong Perikatan Nasional. Beritahu nyawa rakyat adalah lebih penting daripada politik Barisan Nasional. Saudara-saudari yang saya hormati, memang saya katakan stability itu sangat penting. Saya setuju. Tak kisah di negara dan negara mana di dunia ini, stability yang adalah sangat penting. Tetapi yang kita nak itu adalah stability yang berintegriti. Siapa yang mampu memberikan kerajaan stability yang berintegriti selain daripada Perikatan Nasional? Tak ada. Memang tak ada. Oleh itu, seperti yang katakan Najib, Zahid, pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, dia turun naik di mahkamah. Macam mana ada stability? Dia turun sebagai Perdana Menteri, nanti ada kes salah, dia naik turun lagi. Dia naik turun. Oleh itu, saya nak katakan hanya Perikatan Nasional mampu memberikan satu kerajaan yang stable dan berintegriti, betul atau tidak? Jika semua orang setuju, memang pada 12 hari bulan Mac itu kita mesti memberikan sokongan yang sepenuhnya kepada calon Perikatan Nasional, boleh atau tidak? Boleh. Memang 3 hari lagi adalah masa yang menentu bahawa masa hadapan bagi anak-anak Johor. Oleh itulah sekali lagi saya nak ingatkan semua jentera-jentera kita, salurlah mesej-mesej yang positif. Memang hanya, katakan memang hanya
Perikatan Nasional, gabungan politik ini yang boleh mampu memberikan stability yang berintegriti. Saya bagi satu contoh lagi. Contohnya kita tengok pengurusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Semasa dia menjadi Menteri Besar, dia pun tak pernah dijemput oleh MACC kepada pejabat anti rasuah itu untuk minum kopi, untuk siasatan rasuah. Benar tak Tan Sri? Benar. Tak benar. Inilah pemimpin-pemimpin yang bersih. Kita menunjukkan kepada PAS semasa memimpin di Kelantan, Terengganu dan sekarang Kedah. Betul kan mereka bersih atau tidak? Betul. Mereka pun tidak didapatkan siasatan rasuah di negeri-negeri yang mereka takbir, iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah. Dan Parti Gerakan juga. Seperti yang katakan, Parti Gerakan menjadi Ketua Menteri selama 39 tahun. Dari Tun Lim Chong Yew sampai Tan Sri Dr. Koh Su Pun. Sekali pun tak pernah naik ke pejabat anti rasuah itu untuk minum kopi, untuk siasatan rasuah. Oleh itulah, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, hanyalah Perikatan Nasional adalah satu parti politik yang boleh membekalkan stability yang berintegriti, yang bersih dan prihatin kepada rakyat. Dengan ini sekali lagi saya menyuruh semua orang mesti memastikan semua anak-anak kita, bapa kita, mak kita, pakcik, makcik, nenek, atuk semua beramai-ramai keluar undi pada 12 hari bulan Mac dan undi kepada Perikatan Nasional. Sekali saja saya ucapkan terima kasih dan insya-Allah pada 12 hari bulan kerajaan negeri akan dipimpin oleh Perikatan Nasional. Terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Dominic ataupun Dr. 2 minit Lau Ho Chai di atas ucapan yang beliau sampaikan. Pihak majlis juga mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Pengurusi Perikatan Nasional, merangkap Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Alhamdulillah, Tan Sri malam ni ramai yang datang. Saya juga dimaklumkan tadi bosku pun datang, Tan Sri, dekat kampung Bintang. Tetapi kerusi ramai lagi bosku daripada bosku punya orang. Jadi memang sesuai lah dia punya slogan, malu apa bosku, memang bosku muka tak malu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebelum kita nak buat keputusan nak pilih pemimpin, kita kena tengok dulu parti itu, sesebuah parti itu dipimpin oleh siapa, ketua dia siapa. Kalau kita letakkan Presiden PAS, tuan-tuan boleh tengok latar belakang dia tidak pernah disoal siasat ataupun terlibat dengan kes rasuah. Betul tak betul? Betul. Kita letak Datuk Dominic, pernahkah dia disabitkan dengan apa-apa kesalahan rasuah? Tak pernah. Tak ada. Kita letak Zahid Komedi, ada tak ada? Oh, bersepah. Setakat 47, ada lagi nak tambah jadi 87 pertuduhan. Kita letak pula Najib bosku. Berapa tahun kena penjara? 12 tahun. 12 tahun, denda 210 juta. Ni bulan 3 ni, insya-Allah bicara tak lama kita hantar masuk Sungai Buloh, ganti tempat Anwar Ibrahim. Kemudian tengok pula pemimpin sebelah PH. Kepala dia siapa? Bang Non. Bang Non, ataupun lebih dikenal dengan nama Anwar Ibrahim. Non Pasiak. Tak habis-habis masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara. Dia tak rasuah tapi dia suka langgar orang. Itu masalah dia, tuan-tuan. Sebab itu kita rakyat Johor ni, kita letakkan dalam kempen pilihan raya gambar pemimpin kesayangan kita, Abah. Serata Johor
Najib cabar, Zahid cabar, pimpinan UMNO cabar. Kalau berani letaklah gambar Abah. Kita letak sungguh tuan-tuan. Ada nampak gambar Zahid? Tak nampak. Ada nampak gambar Najib? Tak nampak. Muka tak malu bosku. Tak berani. Kalau dia kata dia hebat sangat, letaklah gambar. Kita nak tengok. Rakyat Johor nak tengok muka penyamun dua-dua orang tu. Berani ke tak berani? Hanya pimpinan yang ada maruah dan integriti seperti Tan Sri Muhyiddin sahaja yang layak untuk kita sokong dan kita angkat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, Tan Sri Muhyiddin berjuang dalam politik bukan 5 tahun, 10 atau 20 tahun. Lebih daripada 40 tahun. Beliau pernah pegang jawatan ADUN, Ahli Parlimen, Menteri Besar Johor, Timbalan Perdana Menteri sebelum dibuang oleh Najib kerana bercakap benar. Kalau waktu itulah Tan Sri angguk, saya rasa daripada 2.6 bilion tu 1 bilion Tan Sri punya. Tentu dah. Tapi Tan Sri kata no. Hak betul betul, hak tak betul tetap tak betul. Tak apa, hilang jawatan pun tak apa. Walaupun dia dijatuhkan, tetapi tahun 2020, 1 hari bulan 3, Allah pilih dan angkat Tan Sri di tempat yang lebih tinggi, iaitu Perdana Menteri Malaysia, jawatannya. Walaupun orang boleh atur, boleh susun, sewaktu dia memerintah, walaupun hanya 1 tahun lebih, kita dihadapkan dengan krisis kesihatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah politik negara. Bagaimana seorang Perdana Menteri terpaksa buat keputusan soal nyawa rakyat dan soal perut rakyat. Walaupun dia lockdown kita, tutup negara, tutup jalan-jalan keluar, tetapi dia tetap fikir bagaimana nak pastikan periuk nasi ataupun makanan ada dekat rumah kita semua. Saya yakin malam ini semua di kalangan kita dapat habuan ataupun bantuan-bantuan yang beliau sampaikan. Betul tak betul? Betul. Najib bagi apa? Beri. YMDB. 1MDB. 1 Malaysia dia bohong, tuan-tuan. 1MDB itu maksudnya 1 Malaysia dia bohong. Sebab itu tuan-tuan, insya-Allah saya minta rakyat Johor, Tan Sri Muhyiddin orang Johor, bangsa Johor, tuan-tuan yang pernah pilih dan angkat dia tak sempat selesaikan semua agenda dia semasa jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan kena bermula dalam pilihan raya di Johor ini. Tuan-tuan kena menangkan calon-calon Perikatan Nasional untuk kita angkat kembali Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh. 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 Untuk tidak melengahkan masa saya dengan segala hormatnya, mempersilakan Tan Sri Datuk Seri Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, pengurusi Perikatan Nasional, untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan Tan Sri. Hidup Abah. Hidup Abah. Hidup Abah. Hidup Abah. Aku jadi tekong. Ya, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera dan selamat malam. Yang berhormat Datuk Seri Faizal Azumu, Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional,
yang juga Timbalan Presiden Parti Bersatu Malaysia, Yang Berhormat Senator Dato' Dominic Lau, Ochai, Timbalan Presiden Ikatan Nasional dan juga Presiden Parti Gerakan, rakan-rakan pimpinan daripada kawasan Parlimen Paik Sulong. Saya lihat Dato' Aris Samsudin yang juga calon kita, dan calon kita untuk Seri Medan Halim. Tadi pun saya bersama beliau dah siang tadi. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, nampak masih celik lagi, belum ada yang tidur. Alhamdulillah, saya doakan saudara-saudari berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Kita akan berhadapan dengan pilihan raya negeri Johor dan penentunya pada 12 hari bulan Mac yang akan datang. Melihat kepada respons kepada kempen yang sudah berlalu sekian hari dan hanya berbaki 3 hari saja lagi, dan saya juga berkesempatan untuk turun di bawah di banyak dewan-dewan undangan negeri yang saya lawati siang dan malam. Saya sudah melihat suatu gelombang perubahan yang sedang pun berlaku di negeri Johor. Sokongan yang saya dapat saksikan di hampir semua majlis-majlis yang kita anjurkan adalah amat luar biasa. Yang agak menarik ialah kerana walaupun Johor disebut sebagai kubu kuat UMNO dan Barisan Nasional, tetapi banyak ketika yang saya hadir untuk berjumpa dengan ramai pengundi-pengundi. Hadir bersama ialah ahli dan pemimpin UMNO di beberapa peringkat di majlis saya. Semalam saya berada di Keluang untuk menyokong kempen menyokong calon kita di Don Mahkota dan juga beberapa don yang lain. Tetapi duduk sebelah saya seorang wanita, saya tak ingat nama dia. Tetapi bila saya lihat beliau sudah pun pakai tudung ada tulis Perikatan Nasional, saya dah pasti agak dia mestilah Perikatan Nasional. Tapi dia kata dia ketua wanita UMNO Cawangan. Jadi saya heran, ketua wanita UMNO Cawangan dah pakai hijab, tudung yang ada tertulis Perikatan Nasional. Jadi saya tanya beliau, kalau UMNO kenapa pakai Perikatan Nasional? Saya sokong Tan Sri dan sokong Perikatan Nasional. Sebelum daripada itu, seminggu yang lepas, ini sebelum kita yang berat-berat, ambil yang ringan-ringan sikit, saya dapat satu video yang dihantar oleh orang yang saya tak kenali. Dan dalam video itu saya melihat wajah seorang wanita juga. Tak tahu kenapa wanita semua. Saya ini dah tua, tak adalah handsome sangat. Tapi wanita yang dihantar pada saya, dan saya lihat wajah wanita ni saya kenal agaknya. Dia panggil nama dia Kak Badar. Kak Badar ni dalam video tu berkata, saya ni sudah lama menjadi naib ketua wanita UMNO Sempang Renggang selama tempoh 14 tahun. Dan selepas itu saya menjadi ketua wanita UMNO Sempang Renggang 14 tahun. Saya kenal Tan Sri Muhyiddin sejak zaman dia jadi Menteri Besar tu.
orangnya baik, handsome waktu zaman muda. Itu tak adalah, saya tambah saja. Tetapi dia mengatakan bahawa saya tahu dia adalah seorang pemimpin negeri Johor yang sudah lama berkhidmat di Johor, dan kami rakyat Johor tahu apa yang beliau lakukan. Tapi dia sebut juga bahawa saya ini sudah menjadi Presiden Bersatu. Tapi tak apa, walaupun dia bersatu, saya UMNO, saya tetap sokong Tan Sri Muhyiddin dan Perikatan Nasional. Saya sebut dari nama, saya sebut dia tadi ialah wanita UMNO. Saya tidak berbohong, tuan-tuan, wallahi. Jadi apakah makna selain daripada majlis dan perhimpunan yang besar, kita saksikan pada malam ini suatu gelombang pembaharuan dan perubahan yang begitu ketara melanda seluruh negeri Johor, daripada utara sampai ke selatan, timur dan barat, yaitu suatu gegaran besar yang sedang pun dialami, yang tidak pernah berlaku di Johor sebelum daripada ini. Karena kononnya Johor ialah benteng dan kubu kuat UMNO dan Barisan Nasional. Tidak lagi, saudara. Tahun 2018 pilihan raya umum yang lepas, benteng ini sudah pecah dan UMNO sudah kalah dalam pilihan raya yang lepas. Kita benar, UMNO. Itu mukadimah. Berapa jam saudara bagi saya ucap? Sejam. Tapi tak apalah. Hari ini saya tak nak menjelaskan cita-cita sebagian besar yang sudah mungkin disampaikan oleh rakan yang berucap dari awal ataupun sudah didengar di banyak tempat tentang skandal yang terbesar dalam sejarah dunia. Ini bukan saya kata. Skandal 1MDB, skandal yang terbesar yang berlaku di Malaysia, dikatakan sebagai skandal terbesar dunia. Is the world largest scandal, the biggest scandal ever, yang dilakukan oleh seorang yang bergelar sebagai Malaysian Official One. Malaysian Official One disebut di Amerika Syarikat oleh Peguam Negara Amerika Syarikat. Digelarnya Najib Razak sebagai Malaysian Official One, yang telah melakukan suatu kesalahan yang agak luar biasa, yaitu kes 1MDB 50 bilion yang sampai hari ini belum selesai. Dan waktu kita hadir di sini juga, mungkin ini malam, 12 jam di Amerika Syarikat, New York, siang. Saya percaya kes 1MDB sedang pun dibicarakan di sana. Pertuduhan terhadap satu orang yang bernama Roger Ng, yaitu kawan baik Jolo. Siapa kenal Jolo? Pernah dengar nama Jolo? Siapa dia? Orang yang terbabit bersama dengan Najib, yang sudah pun ambil wang yang segitu banyak dan sedang dicari oleh polis Interpol antarabangsa. Entah manalah dia berada. Jadi dalam kes di Amerika Syarikat ini ialah seorang yang bernama Roger Ng, yang sedang menghadapi pertuduhan pengubahan wang haram yang tak berkaitan dengan 1MDB. Tetapi yang agak istimewa di situ, bukan istimewa macam mana pun, ialah ada saksi yang namanya Tim Lisner. Tim Lisner adalah salah seorang pegawai tertinggi dalam Goldman Sachs. Bukan SEX, SACH, disebut Goldman Sachs, bank antara bank yang terbesar di dunia. Dia jadi saksi utama, dan dalam kenyataan yang dibuat oleh Goldman Sachs terhadap Roger Ng, dia katakan ada kaitan kes 1MDB yang berlaku di sana terlibat dengan Roger Ng, yang juga melibatkan Datuk Seri Najib Razak, bos awak. Malu apa bos tu? Ini adalah kes yang sudah diketahui. Bukan saja kes, tetapi keputusan Mahkamah Malaysia yang membicarakan kes 1MDB.
yaitu syarikat SRC International yang telah pun dijatuhkan hukuman didapati Datuk Seri Najib Razak didapati bersalah, dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan hukuman denda 210 million ringgit. Masya Allah, banyaknya. 12 tahun penjara, hukuman 210 juta ringgit denda. Ini sahih. Yang mana wang 42 juta itu telah didapati masuk dalam akaun pribadi Datuk Seri Najib Razak waktu beliau menjadi Perdana Menteri. Dan ini dibicarakan di mahkamah. Datuk Seri Najib Razak berkata bahawa wang ini dia tak tahu masuk ke dalam akaun dia. Percaya tak? Percaya? Takkan percaya. 42 bilion masuk ke dalam akaun pribadi Datuk Seri Najib Razak. Dan bila dibicarakan terbukti itu adalah suatu kenyataan yang benar. Datuk Seri Najib Razak kata dia tak tahu duit ada masuk dalam akaun dia. Kalau tak tahu duit itu masih ada kat situ, tak dibelanjakan satu hal. Tapi wang itu sudah dikeroyokkan sekarang. Dibayarnya kredit kad untuk Rosmah binti Mansur. Saan lagi satu untuk Rosmah Mansur. Saan lagi untuk Rosmah Mansur. Saan lagi untuk Najib Razak untuk rumah dia. Saan lagi untuk itu dia kata ada CSR, Corporate Social Responsibility, iaitu sebagai satu sumbangan korporat, tetapi sumbangan keparat. Karena hanya segelintir wang yang kecil saja dibagi untuk sumbangan derma, yang lain semuanya disapu dan dikaut bersih untuk Najib Razak. Sebab itu jatuh hukuman bersalah. Saya cek dengan peguam saya, boleh tak saya cakap dalam majlis? Dia kata memang dah jadi public secret, dah diumumkan oleh hakim dan dikatakan dia adalah national embarrassment. Nak kata bahasa Melayu embarrassment apa? Yang memalukan negara kita. Dilakukan oleh Perdana Menteri waktu itu. Ini yang kecil aja, tapi yang besar belum lagi dibicarakan atau masih sedang dibicarakan. Saya tidak nak mengulas panjang. Kalau saudara dah tahu begitu, di Johor pun ada Barisan Nasional bertanding, UMNO bertanding, dan dengan harapan untuk dapat membentuk kerajaan. Saya nak tanya orang di Parit Sulong ni, apakah rakyat dan pengundi Parit Sulong akan memberikan sokongan dan undi kepada Barisan Nasional? Tak kuat? Ya, tidaklah. Malu bosku. Kerana memberi undi itu macam mengiyakan perbuatan salah. Apa hukum? Apa hukum? Bermakna menyokong perbuatan yang mungkar, melakukan suatu kesalahan jenayah yang besar. Kenapa kita nak bersyubhat dengan orang yang melakukan kesalahan? Apa hukum? Apa hukum? Lah, jangan buat dosa kalau pangkah pada Barisan Nasional menyokong orang sudah melakukan kemungkaran yang besar. Betul tak begitu? Betul. Jadi tak payah bincang lagi. Jangan sokong Barisan Nasional, sokong Perikatan Nasional. Falas. Jadi saya tahu di sini mungkin semua ya sokong 100% pada calon-calon kita karena kita nak bentuk kerajaan. It is not just about election, it is about forming a government. Ini penting. Membentuk kerajaan ini satu ibadah. Supaya dengan terbentuk sebuah kerajaan yang baik, maka terbinalah sebuah negeri Johor Darul Taksin yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang kita mahu. Kalau nak bina sebuah negeri Johor Darul Taksin, Darul Taksin ini saya guna balik pasal zaman dahulu tak dipakai. Waktu saya jadi intisar, saya sebut
Johor Darut Takzim. Memang itu gelaran Johor. Luar biasa. Nak bina sebuah kerajaan Johor Darut Takzim, ini suatu ketentuan yang cukup penting dalam sejarah hidup kita. Selepas Dewan Negeri dibubar, tak kenapa nak bubar, tak ada sebab nak bubar, tapi terbubarlah. Tetapi hikmahnya ada pilihan raya. Dengan pilihan raya ini kita akan gunakan hak kita dan kuasa kita membentuk kerajaan negeri Johor Darut Takzim. Soal yang membangkit, kerajaan apa yang kita nak bina? Kerajaan kleptokrat? Kerajaan sudah terpalit dengan rasuah? Kerajaan yang sudah terpalit dengan salah guna kuasa? La ma yumkin. Tak boleh. Sebab itu saya nak sebutkan tentang ikrar Perikatan Nasional kalau kita bentuk kerajaan. Our pledge, our manifesto. Bila mana terbentuk kerajaan negeri ini, maka kita akan laksanakan sepenuhnya apa yang telah pun terikrar dalam hitam putih, buku yang telah pun saya lancarkan lebih seminggu yang lepas. Ada baca? Baca lah. Okeylah, baca lah. Sangka baik je lah. Tapi kalau tak baca pun tak apa. Saya nak sentuh beberapa perkara penting. Prihatin rakyat. Integriti, cekap, prihatin rakyat. Ini penting. Bukan nak bentuk kerajaan biasa saja. Kerajaan yang berintegriti, bermakna tidak akan melakukan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang, melakukan rasuah dan salah guna kuasa, menipu rakyat, tidak prihatin tentang nasib untung rakyat, miskin tak terbela, yang papa tidak diberi apa-apa, yang susah tidak dibantu. Kita tidak mahu kerajaan negeri menjadi kerajaan seperti ini. Dan tadi saya sebutkan soal rasuah, soal yang tak berintegriti. We want to form a government which is full of integrity. Wakil-wakil yang dipilih ini, semua yang hadir di sini nanti insya-Allah sudah pun berikrar dan bersumpah. Kita sudah membaca sumpah ikrar oleh semua calon-calon kita 56 semuanya. Kecuali yang bukan Islam, yang berislam itu telah memulakan sumpahnya dengan wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Aris Samsudin, calon bagi kawasan Don Semerah, dan ini berikrar dan bersumpah bahawa sekiranya saya terpilih menjadi ADUN, saya tidak akan melakukan apa-apa perkara yang menyentuh soal undang-undang SPRM. Betul kan, guys? Wabi pun berkasih yang Muhammad tu. Bakal yang Muhammad pada kat sini. Ini telah pun diikrarkan dengan sumpah. Bila sebut sumpah wallahi wa billahi wa tallahi, kalau orang Islam semua tahu, jangan main-main. Sebab itu disumpah dengan nama Allah, bahawa Allah menjadi saksi. Itu kita buat dengan tidak ada rasa ragu dan takut. Bila saya suruh semua mereka ini 56 sign, mereka ikrar, mereka sign, melintang sign di hadapan saya sebagai saksi. Serah orang yang telah diisi untuk kita simpan, inilah ikrar kita dan janji kita. Parti lain ada buat tak, tuan-tuan? Calon-calon parti lain tak buat. Kita cabar UMNO. Buatlah macam kita buat. Kenapa tak buat? Apa yang tanya kat sini? Tak adalah bagi batu pahat lah yang saya kenal. Nama dia Fuad Zarkasi. Contoh je lah, sebut itu. Berani tak UMNO dan Barisan Nasional ada beberapa hari saja ni, panggil semua calon-calon bersumpah di hadapan Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya punya juruacara dia panggil komedi, saya tak panggil. Berani tak buat itu? Saya fikir yang jadi presiden itu tak berani nak hadir. Betul tak? Pasal nak angkat sumpah sebab presiden sudah terpalit dan sudah dibawa ke mahkamah, belum jatuh hukum saja.
sedang menghadapi pertuduhan 47 perkara, tolong bagi keterangan untuk pertahankan kes. Mungkin sudah ada prima facie. Saya tak boleh nak telahkan apa yang hakim akan putuskan. Pakatan Harapan PH yang ada bertanding dengan pelanggan ini yang warna merah tu. Dulu kita kat sana juga sekejap je. Lepas tu kita mufarakah. Tak boleh duduk dalam kumpulan orang sebegitu. Boleh tak dia buat begitu? Kenapa dia tak buat? Ada pemimpinnya menghadapi pertuduhan rasuah dan sebagainya. Itu okey. Saya tidak mengenai itu, tapi pengurusi kata tak ada. Ini tak ada, itu tak ada, semua tak ada. Dan insyaAllah kehadapan tidak akan ada di kalangan kita terpalit. Dan kalau terpalit, tentulah mereka akan hadapi hukuman dari segi parti dan mungkin daripada undang-undang. Jadi bermakna ini integriti penting. Cekap. Bila kita buat satu keputusan, rakyat menunggu. Saya sudah berada dalam kerajaan, dalam pelbagai jawatan, daripada seterusnya parlimen. Jadi timbalan menteri, menteri besar, lepas itu menjadi menteri, timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri. Siapa dah ada rekod macam saya, boleh ambil tempat saya. Enggak jangan. Membanggakan diri. Tidak, saya kata begitu. Kita pentingkan mesti berbuat sesuatu keputusan yang bijaksana dalam tempoh yang cepat. Every single minute that we wait is a waste of time. Rakyat tak boleh tunggu. Dalam keadaan susah dan sukar, rakyat mahu kerajaan bertindak cepat. Dan saya berusaha sedaya upaya waktu saya berhadapan dengan krisis kesehatan dengan COVID-19, krisis ekonomi, krisis politik yang berlaku pada waktu itu dan sampai hari ini masih berlaku. Terpaksa kita uruskan supaya nyawa rakyat terpelihara, kehidupan rakyat juga terpelihara, dan kehidupan mereka masih boleh kekal sampai ke hari ini. Ini penting bagi kita. Itu janji yang pertama yang saya sebut sini sebagai satu perkara yang paling utama mesti ditekankan. Pasal orang lain tak janji begitu, kami janji begitu. Keduanya, kita nak pulihkan cepat ekonomi negeri Johor. Johor, negeri di selatan Semenanjung yang paling terkesan dengan COVID-19. Singapura dan Johor tidak boleh, sempadannya ditutup sampai hari ini sehingga pada 1 hari bulan April yang akan datang, alhamdulillah. Tetapi sepanjang hampir lebih 2 tahun tutup. Dengan penutupan ini bermakna ratusan ribu orang Johor yang berulang-alik ke Singapura tiap-tiap pagi subuh. Pergilah ke Johor Bahru waktu zaman yang lalu, berulang-alik naik motosikal dan kereta, bekerja di sana dan balik semula ke petang, besok pergi. Sebahagian mereka sekarang ini tidak bekerja lagi. Sudah jadi gelandangan sebahagian pada mereka kerana tidak ada gaji. Tak boleh balik ke Singapura kerana masih disekat dalam sempadan. Tak boleh kena PCR, RTK, kena macam mana nak berulang-alik kalau setiap hari terpaksa menghadapi masalah ujian swab dan sebagainya. Jadi sebab itu kita nak supaya ekonomi negeri Johor ini diperkukuhkan. Peluang-peluang pekerjaan. Anak-anak kita ramai yang tidak bekerja, masuk universiti pun tak dapat pekerjaan. Sebahagian besarnya lulus hanya peringkat SPM, tidak ada kelulusan yang kelayakan, gaji 1,200. Macam mana nak hidup? Barang mahal, barang terlalu mahal. Hari ini kalau 1,200, kalau seorang itu setakat cukup makan agaknya, itu pun tak pasti. Kalau ada keluarga, isteri, anak-anak, bagaimana? Tak mungkin boleh menjamin kehidupan mereka. Kita nak cari jalan. Bagaimana rakyat Johor yang sudah lama berada di Johor, bekerja di Johor ataupun di luar mana, pendapatan mereka adalah pendapatan yang mencukupi untuk menjamin masa depan diri mereka dan anak-anak mereka. Kita nakkan itu. Apa tujuan hidup kita kalau kita hidup sengsara? Apakah masa depan kita akan berada dalam keadaan yang sukar dan susah, dhaif, dan tak dapat pendapatan yang cukup untuk menampung diri kita dan keluarga kita? Sebab itu kita nak cari jalan.
pulihkan ekonomi cepat mungkin, peluang pekerjaan dizahirkan, pelaburan lebih banyak, industri-industri mesti dibangunkan, kemudahan-kemudahan yang lain mesti disediakan. Ya, sebahagian sudah disediakan tapi tak cukup. Waktu kita berhadapan dengan COVID dan masih kekal pada hari ini dengan masalah, kita masih lagi dipaksa untuk mengikuti SOP. Ekonomi kita belum pulih seperti sedia kala. Jadi penting kerajaan yang nak dibentuk, kerajaan yang mampu untuk memulihkan ekonomi dalam satu tempoh yang cepat. Jangan ambil masa 3, 4, 5 tahun. Seboleh mungkin dalam setahun ataupun 2 tahun kita dapat selesaikan masalah kita. Alhamdulillah, Perdana Menteri dah umum buka sempadan. Bukan sempadan dengan Singapura saja, sempadan antara bangsa kita sudah ataupun diputuskan akan dibuka. Selaku pengurusi Majlis Pemulihan Negara, saya telah menyatakan pendirian Majlis Pemulihan Negara ialah untuk membuka sempadan 3 bulan yang lalu. Saya dah buat pengumuman gitu, ini keputusan kita, tapi kerajaan mengambil masa yang agak lama sedikit untuk membuka. Tetapi Alhamdulillah, dijangka bila sudah mula dibuka, maka ekonomi kita akan bertambah rancak. Ramai pelaut-pelaut asing sebagai pelancong datang ke negara kita, berbelanja wang 1 tahun hampir 80 bilion ringgit yang dapat kita kumpul, dan ini akan menjaga aktiviti-aktiviti yang lain, homestay, hotel, tempat-tempat perniagaan yang lain akan lebih ramai dikunjungi oleh pelawat dan pelancong-pelancong asing. Ini penting kita sebutkan itu. Demikian juga saya telah mengulas panjang lebar di tempat yang lain tentang tawaran-tawaran kita, bagaimana kita nak mengatasi masalah kos sara hidup. Saya duduk di mana-mana pun orang datang duduk depan saya minum teh dan bercakap tentang harga barang yang melambung naik. Sebab itu jangan sokong BN barang naik, bila naik, sudah naik. Itu pengurusi kita ada sebut selalu. Jangan. Tetapi masalah ini adalah suatu isu besar yang mesti ada kebijaksanaan untuk menguruskan. Bagaimana nak menentukan supaya harga kita stabil? Bekalan bahan-bahan keperluan makanan, ayam, ikan, daging, tepung, gula, sayur dan pelbagai-pelbagai lagi yang kita perlukan setiap hari dapat dibekalkan dengan harga yang berpatutan. Apa cara untuk kita majukan sektor pertanian sebagai hasil pengeluaran di negeri jauh ini dapat ditingkatkan, dibekalkan dengan harga yang berpatutan? Ini adalah antara perkara-perkara yang saya sebutkan dalam manifesto kita, supaya dengan manifesto itu dapat kita laksanakan janji kita. Dalam manifesto itu juga kita sebut tentang soal Felda. Saya baru bertolak tadi daripada Felda Air Hitam. Calon kita di Macap, Ustaz Khairul Nizam, tak silap saya di situ. Ketua bahagian kita pun ada Cik Azman. Jadi di sana saya jelaskan tentang apa langkah yang kerajaan Perikatan Nasional yang saya pimpin telah ambil untuk menyelamatkan Felda. Felda adalah salah satu institusi pembangunan hartanah yang terbesar di dunia. Hampir 2 juta ekar dimiliki oleh mungkin dekat 100,000 penderoka. Tetapi jumlah keluarga sudah begitu bertambah, hampir-hampir 1 juta lebih bilangannya di seluruh negara kita. Waktu Felda tertubuh, ditubuhkan oleh UMNO zaman Tun Razak. Dia angkat orang kampung yang tak ada tanah pergi ke kawasan-kawasan baru untuk dibina dan dibangunkan hartanah, buat kebun, tanam getah dan kelapa sawit. Itu telah berlaku lebih 40 ke 50 tahun yang lepas. Di waktu awal Felda telah berjalan dengan baik. Di penghujungnya bermula daripada tahun 2012. Waktu itu Datuk Seri Najib adalah Perdana Menteri, berhadapan dengan Felda, berhadapan dengan masalah besar kerana Felda yang setiap tahun untung berbilion, 3, 4, 5 bilion setahun, menghadapi kerugian yang berbilion-bilion. Ini satu perkara yang sepatutnya tidak berlaku. Kalau kita ada tanah 100 ekar pun banyak orang dapat untung. Sekarang kelapa sawit harga cukup tinggi, RM1,500 1 metrik tan, yang tertinggi dalam sejarah industri kelapa sawit. Sekarang
Sebab tu tadi saya pergi Felda, tak ada muka masam, semuanya senyum lebar kerana harga kelapa sawit yang begitu tinggi. Seorang dapat antara 7,000 ke 12,000 satu keluarga dengan jumlah tanah 10 ekar yang diberikan oleh Felda. Tetapi masalahnya Felda menanggung kerugian. Apa sebab Felda rugi? Ialah soal salah guna kuasa, soal penyelewengan, soal corruption. Dan antara yang menyebabkan berlaku ialah kerana keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri supaya FGB dalam Felda, sebuah anak syarikat Felda yang menguruskan ladang ini, disenaraikan di pasaran saham. Sebelum itu FGB anak syarikat Felda untung hampir 3 bilion setahun. Lepas itu rugi. Apalagi bila sudah tersenarai, saham sudah meredung jatuh, maka Felda dan broker Felda menanggung kerugian yang berbilion-bilion nilai. Kenapa? Kerana lembaga pengarah Felda tak bersetuju. Tapi Najib Razak minta diserahkan. Sebab Najib Razak mengarahkan, maka Felda menanggung kerugian yang besar. Kemudian itu disuruh beli ladang yang dimiliki oleh kawan mereka, Peter Sondak daripada Indonesia. Nilai tanah itu hanya lebih kurang 1,1 bilion. Dia beli dengan harga 2,2 bilion. Siapa bayar? Felda bayar. Felda menanggung kerugian. Jadi saudara, sebab itu saya mengambil keputusan hanya dalam tempoh beberapa bulan sampai saya jadi Perdana Menteri untuk menyelesaikan masalah hutang yang sudah berpuluh-puluh tahun tak dapat diselesaikan oleh Barisan Nasional. Hanya dalam beberapa bulan sampai saya menjadi Perdana Menteri, kita hapuskan lebih kurang 8,3 bilion ringgit hutang penduduk Felda. Tadi saya cakap dengan Felda, kalau tuan-tuan tak sokong saya, tak patutlah sokong Perikatan Nasional. Janji kami akan sokong Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang berlaku di negeri Johor. Tidak selesai dengan masalah itu, kerana itu soal hutang. Bagaimana nak pulihkan Felda menjadi satu institusi perkebunan yang terbesar yang boleh memberi keuntungan, yang sekarang ini menanggung beban rugi. Saya telah bersetuju supaya kita suntik diterbitkan bond sukuk Islam yang dijamin oleh kerajaan bernilai 9,9 bilion ringgit. Enaklah tuan-tuan dan tepuk. 9,9 bilion ringgit digunakan untuk nak menentukan supaya Felda akan menjadi satu institusi dan lembaga yang memberikan keuntungan pada pemerintah. Semua itu kita laksanakan hanya dalam tempoh lebih kurang setahun beberapa bulan sahaja. Jadi bermakna bahawa kita berupaya untuk mengambil langkah-langkah yang penting dan perlu untuk menyelesaikan masalah rakyat. Dan ini bagi saya paling utama. Sebab itu saya fikir bila mana selesai pilihan raya, terbentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Saya sebutkan juga dalam ucapan bahawa kita bentuk sebuah jawatan kuasa yang agak bebas, yang nanti akan memantau apa janji yang telah pun kita buat dalam ikrar Perikatan Nasional, ikrar demi bangsa Johor. Ini akan dipantau untuk memastikan segala janji yang kita buat ini akan kita tunaikan sebaik mungkin dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Jadi saudara, itu saja yang saya nak ucapkan. Tapi tadi saya duduk bersama dengan beberapa kawan. Dia kata mengingatkan saya. Dia kata, Tan Sri pergi ke mana? Tolong beritahu. Banyak orang fikir Tan Sri ini Barisan Nasional lagi. Dia tengok dahi saya ni macam ada dacing. Ada lagi ke tak? Ada? Tak ada. Tak ada. Macam tok-tok Barisan Nasional. Saya dah beritahu, saya bukan Barisan Nasional, saya Perikatan Nasional. Saya pergi ke pasar Melayu Majidi Johor Bahru. Tengok ada orang tua duduk atas kursi roda. Kesian, saya rapatlah daripada melawat gerai-gerai itu. Tanya siapa nama dia, dia beritahu nama, kenapa. Dia kata agak kuat saraf dia, macam masalah, tak boleh berjalan, jadi duduk atas kursi roda. Okey lah, baguslah. Lepas saya kata, ini dekat pilihan raya ni, Pakcik, macam mana? Tak sokong siapa? Sokong Tan Sri lah. Tapi nak pakar apa? Pakar dacing. Allahu Akbar. Dia kata nak sokong saya nak pakar dacing. Dan saya dengar ada orang UMNO exploitkan
perkara ini kata sokong Tan Sri Muhyiddin pangkah Barisan Nasional. Ya Allah Akbar. Saya minta supaya rakan-rakan di sini maklumkan pada Pak Cik Makcik, terutama ni orang kata saluran 1, 2 ni banyak orang lama-lama, dia ikut sajalah. Entah saya tanya banyak yang lain begitu, dia kata dulu, kini, selama-lama. Saya tanya nak sokong mana? Barisan Nasional. Allahu Akbar. Saya dengar banyak perkara situ, saya rasa takut. Pasal semua nak sokong saya, nak sokong BN, tapi terpangkah nak sokong PN, Perikatan Nasional, terpangkah pada Barisan Nasional. Harap itu tak jadilah di Paik Sulong, dan kita percaya orang Paik Sulong faham tentang kedudukan kita dan doakan mudah-mudahan kita akan berjaya. Jadi untuk tempoh beberapa hari ataupun dikira jam, mungkin berapa 36 ke 48 jam, harap jentera yang bekerja keras. Sekarang ini dalam utusan Malaysia beberapa hari lepas disebutkan neck to neck, 50-50. Yang bersaing dengan Perikatan Nasional ialah Barisan Nasional. Saya tak kata betul pada salah. Andainya itulah keadaannya, bermakna kita sudah jadi pesaing yang sengit kepada Barisan Nasional. Tetapi bukan nak pesaing, kita nak menang, kata orang kata. Kita nak menang, dan menang dengan cemerlang. Dengan sebab itu tidak boleh kita andaikan bahawa kita sudah menang sehingga sudah menang diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Kalau ada rakan-rakan daripada luar datang membantu, jangan balik dulu. Tunggu sampai selesai angkut pengundi. Nak tetapkan kenderaan dah cukup ke belum? Dah buat culaan ke tidak? Kalau dah dicula, mana dia undi yang putih? Bila hari nak undi, orang yang angkat dulu. Kalau dia warna hitam, dia ada tidur, jangan bangun-bangun, tak apa. Tetapi kalau pengundi putih, dia sakit, usung dia, bawa ke pusat, membuang undi supaya mereka ni boleh mengundi dan menyokong kita. Jadi kita ada kerja banyak lagi, tetapi saya yakin dengan semangat yang ada di Paik Sulong pada malam ini, dengan kerja kuat yang diberikan oleh semua peringkat pimpinan, apalagi sayap-sayap pemuda dan wanita dan Perikatan Nasional berganding bahu, saya lihat untuk pertama kali dan sejarah hubungan PAS Bersatu dan Gerakan cukup rapat, cukup kokoh, cukup kuat. Yang ini meletakkan UMNO dan BN dalam keadaan yang gementar. Bila mana mereka melihat kekuatan kita sebagai suatu coalition, gabungan parti-parti politik yang begitu hebat. Dan inilah bukti bahawa kita kalau bersatu hati, kita kuat dan kokoh, dan kita insya-Allah boleh berjaya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi selepas pilihan raya untuk meraihkan kemenangan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional! Perikatan Nasional! Perikatan Nasional! Demi bangsa! Johor! Demi bangsa! Johor! Demi bangsa! Johor! Takbir! Allahu Akbar! Walillah ilham. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Pengerusi Perikatan Nasional, di atas ucapan yang beliau sampaikan. Tuan-tuan ingat satu, singkatan BN itu adalah barang naik. Dun. Berapa naik, banyak naik. Bila naik, baru naik. Baik, ini ada satu permintaan daripada pihak bahagian untuk Tan Sri merasmikan pejabat Bersatu bahagian Parit Sulong, dan saya minta Datuk yang berbahagia Datuk Adi Samsudin untuk naik ke atas menyerahkan plak untuk ditandatangan oleh Tan Sri Muhyiddin sebagai simbolik kepada perasmian pejabat Parti Pribumi Bersatu Malaysia bahagian Parit Sulong. Kita boleh nyalakan lampu ya, lampu handphone. Semua yang ada nyalakan lampu handphone. Okey, gunakan telefon bilik masing-masing. Yang di belakang semua, kiri, kanan, kemah untuk menyalakan lampu handphone sebelum kita nyanyi. Yang Berhormat Tan Sri dan dia jemputan untuk ke bawah untuk kita menyanyikan
sama-sama menyanyikan Orang kuat lagu gerakan. Perikatan Nasional. Wendy seberapa dia? Mohon sekali lagi tuan-tuan dan puan untuk memasang lampu handphone masing-masing sebagai tanda kita bersatu hati atas nama Perikatan Nasional. Okey, muzik. Nasional! 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 Demi bangsa! Demi bangsa! Demi bangsa! Sekian segala yang baik itu daripada Allah SWT, yang menyambung itu Najib dan Rosmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milo. Kawai. Milo, buka laluan Milo. Buka Milo. Tu. Buka mas sikit tu. Yes. Undilah calon kita. Datuk Arif Samsudin. Calon Dun Semerah. Ya. Oh, dia ke sana pula. Okey. Alright. Calon kita jangan lupa calon kita. Tok Ron, ada apa-apa nak kata tentang majlis hari ni? Macam mana sambutan? Extremely best. Extremely best, ha? Ya. Superb, excellent. Super, Tok Ron, ha? So macam mana persediaan hari Dun Semerah untuk lagi 3 hari lagi, Tok Ron? Kita akan kerja habis-habisan dan pastikan akan kemenangan. Ya, Tok Ron. Okey, terima kasih. Hidup Perikatan. Akak daripada mana? Daripada Baik Sulong. Adik daripada mana? Sama. Saya Kandi Muda Baik Sulong. Oh, bang, nak tanya mai daripada mana? Tapi nampak gaya macam Kedah. Padang Serai. So, macam mana dengan majlis malam ni? Lancar. Agak-agak boleh. Sambutan memang kakak malam ni, tahniah. Ya, bagi ni sikit, ajak keluar mengundi. Ya, sat, kita kena sekat dia ni. Assalamualaikum semua, terima kasih kerana menyokong Perikatan Nasional. Teruskan bersama Perikatan Nasional. Johor tetap Johor demi bangsa Johor. Ya, ajak keluar mengundi sikit. Marilah kita bersama-sama keluar mengundi, tolak kleptokrat, tolak korupsi dan kita jadikan Johor tempat yang lebih baik untuk semua rakyat. Terima kasih. Apa itu? Tengok Ketua Armada. Steady Ketua Armada. Ha? Okay. Mr. Marimoto, what is your comment from Kedah? Gerakan. Very good.
excellent. Mas, tak dengar. Very good, excellent. Ini satu langkah yang bijak untuk Perikatan Nasional. InsyaAllah kita dalam 12 hari bulan kita menang dengan bagi itu cemerlang untuk kerajaan Johor. Okey, terima kasih. Datang daripada Kedah. Ya. Sebut jawatan sikit. S. Hari Mutu, Polisi Gerakan Kedah. Itu dia. Ya, saudara. Milo. Ni adalah manager event malam ni ya. Macam mana sambutan anda? Alhamdulillah, sambutan sangat mudah aja. Ya. Jadi sebuah kerajaan di Johor. Ya. So, ni tuan, ni dia punya planner, event planner. Sepatah orang kata. Alhamdulillah hari ini berjaya dengan baik. Alhamdulillah semua crowd datang hampir 3,000 orang malam ni. Ya. So kita harap Dun Semerah ni akan milik kita. Dan Datuk Arif sebagai calon kita akan sokong sepenuhnya. Hidup Perikatan Nasional. Okey, kita minta pasal-pasal retro dan juga promotor supaya dapat datang ke hadapan sini kerana kita siaran raya kita tak boleh lebih daripada pukul 12. Jadi kita tak akan gunakan sistem untuk umumkan pemenang dan juga hadiah-hadiah yang lainnya. Jadi kita minta semua kumpul kat depan sini. Mana? Kita tak boleh. Kita hanya diberi kebenaran sampai jam 12 saja untuk bersiar raya. Jadi saya minta kita samalah semua ada kat depan sini. Kerana kita akan Tok, umumkan secara lisan. kita mengundi balik, mengundi tu sikit. Mas tu. Tak dengar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menurut seluruh pundi-pundi yang terutamanya tinggal di luar kawasan Kedah ini. Saya mengakalkan kehidupan anda dengan balik mengundi pada PRN Dewan Pemilihan Negeri Johor, khususnya di bagi kawasan Semerah pada 12 hari bulan Mac ini. Kerana undi anda menentukan demi bangsa Johor. Kita terima kasih tu. Macam pilih kat Facebook kan? Okey tuan-tuan, selesai sudah majlis kita pada malam ini. Setakat itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan!